ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam daurah membahaskan kitab hadis Arba'in, hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada kuliah semalam dapat kita bahaskan hadis yang kedua daripada kitab hadis 40 ni. Hadis yang kedua berkenaan tingkatan agama Islam. Hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril, hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, khalifah Islam yang kedua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah semalam kita telah pun membahaskan bahagian pertamanya, atau kita telah membahaskan bahagian soalan pertama yang diajukan oleh lelaki yang datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diceritakan oleh Umar Al-Khattab dalam hadis Jibril ini. Jadi kita telah membahaskan berkenaan rukun Islam, yang ditanya oleh lelaki yang hadir dalam majlis Rasulullah itu. Baik. Kemudian kita juga telah membahaskan pada kuliah semalam berkenaan atau perkara pertama dalam soalan yang kedua yang ditanya oleh lelaki itu, berkenaan apakah itu iman. Lelaki itu bertanya kepada Nabi, apakah itu iman? Maka Nabi SAW menjelaskan bahawa iman itu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan takdir atau beriman dengan qada yang baik dan juga yang buruk. Dan kita telah membahaskan rukun iman yang pertama yang disebutkan oleh Nabi berkenaan tentang beriman kepada Allah. Baik, jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi perbahasan berkenaan hadis Jibril ini. Jadi boleh kita lihat hadis yang kedua dalam kitab hadis 40 karangan Imam An-Nawawi ini, dan kita lihat pada bahagian berkenaan rukun iman yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajipan beriman kepada Allah, rukun iman yang pertama, seterusnya Nabi mengatakan beriman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat, beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, asas keimanan yang kedua yang wajib diimani oleh setiap seorang Muslim. Tinggal lagi bila kita sebagai seorang Muslim, kita mengatakan bahawa kita beriman dengan malaikat, apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan kita itu? Di samping kita beriman dengan kewujudan para malaikat, kita mengatakan kita beriman juga bahawa Allah telah menciptakan malaikat selaku makhluk, selaku antara makhluk yang sekian banyaknya yang Allah ciptakan. Mereka dicipta dari cahaya, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW,
khuliqatil malaika min nur, sesungguhnya malaikat diciptakan daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan diciptakan jin daripada nyalaan api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Adam, diciptakan manusia daripada apa yang telah disebutkan kepada kamu. Yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana Al-Quran menceritakan bahawa manusia dijadikan dari tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa malaikat dia dicipta dari cahaya. Dia berbeza dengan jin dan manusia. Kita juga beriman bahawa malaikat mempunyai sayap. Ya. Sebagaimana dalam surah Fatir ayat yang pertama Allah mengatakan, ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihah. Yang Allah yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang mempunyai sayap. Allah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang mempunyai 2 sayap, ada yang 3, ada yang keempat. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Dan Allah menambahkan dalam ciptaannya itu mengikut kehendaknya. Yang ini ada yang mempunyai sayap yang lebih daripada itu, ya. Tapi ya, secara asasnya malaikat mereka mempunyai sayap, ya, tidak seperti manusia. Adapun Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, seperti mana dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahawa dia memiliki sampai 600 sayap. Jumlah para malaikat, jumlah sebenar mereka tidak ada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Allah. Dan perkara ini disebutkan kepada kita, diberikan gambaran kepada kita tentang jumlah para malaikat yang zahirnya sebegitu banyak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan tentang Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur yang merupakan ibarat Kaabah buat para malaikat. Kita manusia mempunyai Kaabah, mempunyai rumah Allah yang terletak di Mekah, di mana kita solat menghadapnya dan kita mengerjakan tawaf di sekelilingnya. Bagi malaikat, mereka mempunyai apa yang seperti Kaabah itu, yang terletak di langit yang ketujuh. Tingkatan langit yang tertinggi, langit yang ketujuh, dikenali sebagai Al-Baitul Ma'mur. Ya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahawa setiap hari sebanyak 70,000 malaikat memasukinya. Sama seperti sejarah pembinaan Kaabah pada awal sejarah dahulu. Asalnya Kaabah yang kita lihat di Mekah pada hari ini, dia mempunyai 2 pintu. Di mana Nabi dalam satu peristiwa menjelaskan bahawa satu pintu untuk orang masuk, satu pintu lagi untuk orang keluar. Tetapi dengan kejadian-kejadian dalam sejarah, akhirnya Kaabah ialah seperti yang kita lihat pada hari ini, dia mempunyai hanya satu pintu. Tapi nak kata bahawa asalnya dia mempunyai 2 pintu. Satu pintu untuk masuk daripada satu sudut, dan satu lagi pintu untuk keluar di sudut yang lain. Ya. Kembali kepada hadis Bukhari dan Muslim berkenaan Baitul Ma'mur tadi, rumah Allah yang didatangi oleh malaikat. Nabi menceritakan bahawa Al-Baitul Ma'mur itu didatangi sebanyak 70,000 malaikat setiap hari. Mereka akan memasuki Baitul Ma'mur itu, kemudian mereka tidak akan kembali lagi.
Maksudnya setiap malaikat yang mendatangi Baitul Ma'mur itu, mereka akan mendatanginya sekali sahaja seumur hidup mereka. Dan setiap hari sebanyak 70,000 malaikat mendatanginya. Itu satu hari, 70,000 malaikat satu hari. Dalam setahun ada berapa? 356 hari. Saya kira-kira kalau didarabkan 70,000 malaikat dengan bilangan 356 hari setahun, itu sebanyak 25 juta. 25 juta malaikat, itu untuk jumlah yang mendatangi Baitul Ma'mur untuk tempoh setahun. Untuk tempoh setahun, 25 juta. Kalau kita kali dengan 1000 tahun, ya, kalau sejarah Islam sahaja sudah 1400 tahun, betul? Jadi kalau kita nak kira 1000 tahun dalam tempoh 1000 tahun, berapa jumlah malaikat yang telah melewati Baitul Ma'mur tadi? Kalau kita kali, kita akan dapat hasil 25 bilion. 25 bilion jumlah malaikat. Satu angka yang cukup besar. Ya, satu angka yang cukup besar. Kalau kita masyarakat dunia hari ini, ya, berapa jumlah mereka? Saya kira mungkin dalam sekitar 5-6 bilion, ya, manusia di atas muka bumi pada waktu sekarang. Nak kata bahawa boleh kita, ya, mengatakan bahawa jumlah malaikat jauh lebih daripada itu, ya. Dalam sebuah hadis yang lain juga nak menggambarkan kepada kita betapa ramainya jumlah malaikat ini. Nabi SAW mengatakan, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha. Pada hari akhirat, pada hari kiamat nanti, neraka Jahannam akan dibawa. Lihat, neraka Jahannam dibawa, diseret, ditarik. Di mana neraka Jahannam itu mempunyai 70,000 tali penarik, ya. Disangkut pada neraka Jahannam itu sebanyak 70,000 tali penarik. Pada setiap tali penarik itu, kata Nabi, terdapat 70,000 malaikat yang menariknya. Menarik apa? Menarik neraka Jahannam itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 70 tali penarik, setiap tali ada 70,000 malaikat. Maknanya 70 kali 70 berapa? Kita akan 70,000, 70,000 kali 70,000. 70,000 tali penarik kali 70,000 malaikat yang menarik setiap tali penarik itu. Kita akan dapat, ya, berapa kita akan dapat? Kita akan dapat 4 juta ini berapa ni? Cuba tuan-tuan kalikan lah, ya, 70,000 kali 70,000. Berapa hasilnya? Ini kira ini apa? Latihan matematik sikit lah. Nak menggambarkan kepada kita jumlah malaikat yang menarik neraka Jahannam pada hari kiamat nanti. Itu yang menarik neraka Jahannam sahaja. Ya, itu jumlah mereka. 70,000 kali 70,000. Berapa jumlahnya? Ya. Tuan-tuan, para malaikat selaku utusan Allah, maknanya wakil-wakil atau khadam-khadam yang diberikan tugasan-tugasan masing-masing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang diwakilkan dengan membawa wahyu, mengutus hujan, mencabut nyawa, meniupkan roh, menjaga syurga, menjaga neraka. Dan ada malaikat-malaikat yang lain memiliki tugas-tugas yang lain. Dan di antara sifat mereka ialah mereka, ya, sangat taat
dan tepat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, seperti mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sekali-kali tidak menderhaka terhadap Allah dalam apa yang Allah perintahkan atas mereka, ya, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan itu, ya. Dan di antara para malaikat yang diceritakan kepada kita dalam Al-Quran dan hadis ialah seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar dan Nakir, di mana kita sebagai seorang Muslim, kita wajib beriman dengan para malaikat secara amnya, dan kita wajib beriman dengan setiap satu malaikat yang telah diceritakan kepada kita, yang telah disebutkan nama-nama mereka oleh syariat Islam, ya. Pendek kata, sebagai seorang Muslim kita wajib beriman dan membenarkan dengan apa yang telah dijelaskan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, berita-berita berkenaan para malaikat ini. Dan dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh anna ma baina syahmata udhunayh ila atiqayh masirata 700 am." Telah diizinkan kepadaku, kata Nabi SAW, untuk aku menceritakan berkenaan malaikat, salah seorang malaikat daripada malaikat-malaikat yang Allah telah ciptakan, yang memikul arash. Apa tu arash? Arash ialah katil singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, aku diizinkan untuk menceritakan tentang kejadian salah satu daripada malaikat yang memikul arash ini, di mana di antara cuping telinganya, jarak di antara cuping telinganya dengan bahunya perjalanan selama 700 tahun. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Jarak antara cuping telinganya, cuping telinga malaikat itu yang memikul arash, dengan bahunya perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Mungkin ada yang bertanya, kalau perjalanan 700 tahun berapa kilometer? Sekali lagi saya boleh berikan dia punya apa? Dia punya apa dipanggil? Dia punya cara kira-kiranya, ya. Dia formula untuk nak kira jarak, ya. Zaman dahulu kita sedia maklum, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, ya, penanda jarak, ya. Pada hari ini kita ada, ya, kita tahu jarak-jarak. Tapi pada zaman dahulu macam mana mereka nak kira jarak di antara satu tempat dengan satu tempat? Dengan berapa lama perjalanan yang diambil untuk menempuhi jarak tersebut. Maka sebagai contohnya, sebagai kayu ukur, jarak antara Mekah dan Madinah yang kita tahu ialah 400 km. Ini pada hari ini memang itulah jarak dia. Kira-kira lebih kurang lah. Mekah Madinah 400 km. Dan tempoh hari yang diperlukan untuk menempuhinya, melintasinya, ialah selama 15 hari. Nah, jadi itu dah boleh buat satu formula. Kalau kita nak tahulah berapa kilometer antara cuping telinga malaikat yang memikul arash, cuping telinganya dengan bahunya 700 tahun. Perjalanan, kalau kita manusia berjalan antaranya selama 700 tahun. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan besarnya malaikat ciptaan Allah. Betapa besarnya ciptaan malaikat. Kalau malaikat Jibril tadi kita dah sebut, dia mempunyai 600 sayap.
Dan dalam satu hadis, kalau berkenaan tentang Jibril, malaikat Jibril, dalam hadis yang Nabi ceritakan tentang Jibril memiliki 600 sayap, Nabi mengatakan, aku mendongak kepalaku ke langit dan aku mendapati Jibril di ufuk, di langit, sedang memanggilku. Dia memiliki 600 sayap. Kemudian Nabi kata apa? Waqad saddal ufuq, dan sayap yang dibentangkannya itu oleh malaikat Jibril telah menutup langit. Langit tak nampak. Sebab apa? Ditutup dengan 600 sayap Jibril itu. Besar ke kecil? Kita kata besar lah. Kalah berapa jumbo katerbang, kalah sama sekali. Ini malaikat Jibril sahaja. Adapun dalam hadis yang baru kita bacakan tadi, itu malaikat yang memikul arash. Jarak antara cuping telinganya dengan bahunya 700 tahun. Dan kita dah tahu, kalau 15 hari sahaja, itu adalah jarak 400 km. 15 hari. Maknanya kalau 1 km, berapa jarak dia kalau berjalan dengan kaki? Ya, zaman dulu pada hari ni lebih kurang sama lah, ya. Lebih kurang sama saja. Manusia zaman Rasulullah dengan zaman kita kata secara relatifnya sama. 1 bulan, berapa jaraknya? Jarak kalau seorang tu berjalan kaki selama tempoh sebulan, berapa kilometer yang dia dapat tempuh? Kita kata 400 campur 400, jadilah 800 kilometer. Itu 800 km untuk 1 bulan. Dan jarak antara cuping telinga malaikat pemikul arash dengan bahunya tadi 700 tahun. Jadi tuan-tuan boleh kira. Kalau siapa yang boleh kira, yang pandai matematik, cuba kira, ya. 1 bulan 800 km, kalau 700 tahun berapa? Maknanya kita kata 800 kali 12, itu baru 1 tahun. Kali 12. Kemudian kali lagi dengan 700. Jumlah yang diperoleh itu adalah jarak antara jarak antara cuping telinga malaikat pemikul arash dengan bahunya. Itu baru jarak antara cuping telinga dengan bahu. Dah begitu jauh. Menunjukkan betapa besarnya malaikat pemikul arash. Dan besarnya malaikat itu ketinggiannya yang sebenar, kita kata wallahu a'lam. Dan yang pastinya di sini kita nak kata, kalau demikianlah besarnya ciptaan malaikat, bagaimana pula dengan kebesaran Allah? Bagaimana pula dengan kebesaran Allah? Di sini nak kata tuan-tuan, sejauh mana ini yang kita kata membezakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Dalam ucapan-ucapan harian kita, bila kita kata Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tetapi sejauh mana kita menyedari betapa kebesaran Allah itu? Sejauh mana kita sedar? Nak tahu memang tak dapat tahu, itu benda ghaib. Tetapi sejauh mana kita ada kesedaran tentang perkara itu? Dan tidak dinafikan dengan kita mengetahui tentang kebesaran para malaikat ini, sedikit sebanyak akan membantu kita untuk kita merasakan, menghadirkan dalam diri kita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita kata Allah Maha Besar, sejauh mana kita faham? Sejauh mana kita faham Allah Maha Besar? Ya. Nak kata Allah tu, kebesaran Allah hampir sahaja tidak dapat dibayangkan. Kalau kita nak memikirkan, nak membayangkan besarnya malaikat pemikul arash yang jarak antara cuping telinganya dengan bahunya sahaja sudah 700 tahun jarak perjalanannya. Bagaimana dengan penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi adalah rukun iman yang kedua. Yang ketiga ialah beriman dengan kitab-kitab. Jadi di antara apa yang wajib
diyakini dan dipercayai oleh setiap seorang mukmin, setiap seorang muslim, ialah dia beriman dengan kitab-kitab, yakni kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kata kita beriman dengan kitab-kitab, apa yang kita maksudkan? Sekali lagi kita kata ini yang membezakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Adakah itu hanya lontaran kata-kata kita saja, kita beriman dengan kitab-kitab? Apa maksudnya? Maka kita kata kita membenarkannya. Kita membenarkan bahawa adanya kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas manusia. Ini di samping Al-Quran, kita membenarkan ada kitab-kitab yang lain. Kita membenarkannya secara amnya. Di samping kita membenarkan isinya, mengakui kebenarannya, bahawa setiap apa yang terkandung dalamnya itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan buat rasul-rasulnya. Demikian juga kita meyakini bahawa dia benar. Kita membenarkannya dan kita mempercayainya. Kita mempercayai bahawa ia benar. Kita meyakini bahawa ia adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Al-Quran, sebagai contohnya Al-Quran, itu kalamullah. Apa artinya kalamullah? Kata-kata Allah. Bila kita baca Al-Quran, kita sedang membaca kata-kata Allah. Sekali lagi, apa yang kita faham? Maka kita kena jelas dalam perkara ini, kerana dia termasuk dalam rukun iman. Kita meyakini bahawa itu semua perkataan-perkataan datang daripada Allah. Setiap ayat, setiap surah, setiap huruf dalam Al-Quran itu daripada kata-kata Allah. Itu maksud kita kalam Allah. Ya, Allah telah mengungkapkannya. Maka kita pun turut mengungkapkannya seperti mana yang diperintahkan atas kita. Kita mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kita meyakini bahawa itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Apa artinya makhluk? Yang itu bukan kalam manusia. Itu bukan kalam Jibril. Itu bukan kalam Nabi Muhammad. Itu bukan kalam yang diciptakan oleh Allah di awang-awangan atau di mana-mana. Sebaliknya itu adalah kalam Allah. Di samping itu juga kita meyakini bahawa isi kandungan kitab-kitab yang Allah turunkan itu membawa kepada kebahagiaan manusia. Bertujuan untuk membawa kepada kebahagiaan manusia. Sebagaimana Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Demikian juga kita meyakini bahawa barang siapa yang beriman dengan isi kitab-kitab ini yang Allah telah turunkan itu, maka dialah yang selamat dan dialah yang akan bahagia, berbanding mereka yang menolaknya dan tidak mempercayainya, maka mereka akan sengsara. Maka demikian, itu adalah yang kita maksudkan dengan beriman dengan kitab-kitab. Di antara kitab-kitab ini ada yang telah dinamakan kepada kita, yang telah disebutkan namanya, dan kita meyakini juga ada yang tidak dinamakan kepada kita. Antara apa yang telah dinamakan kepada kita ialah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf Ibrahim dan Musa. Suhuf maknanya lembaran-lembaran, helaian-helaian kertas yang diturunkan buat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan di antara apa yang membezakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, kita meyakini bahawa Al-Quran kemu'jizatannya berkekalan sampai bila-bila. Kemu'jizatannya kekal sampai bila-bila. Sifat mu'jizat Al-Quran itu sampai bila-bila. Antaranya Allah mencabar manusia supaya mendatangkan Al-Quran
kita kata dah 1400 tahun tak ada seorang pun manusia yang dapat mendatangkan walau satu surah seperti Al-Quran. Bukankah itu mukjizat? Kita kata ya, pasti. Juga di antara kelebihan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Allah telah menjamin untuk memelihara dan menjaganya. Memelihara dan menjaga Al-Quran daripada sebarang penambahan atau pengurangan, penyelewengan dan sebagainya. Berbanding kitab-kitab yang sebelumnya, Allah tak jamin. Maka kerana itu kita lihat apa kesudahan kitab Taurat, kesudahan kitab Injil. Seperti yang kita lihat pada hari ini, kitab Bible atau dinamakan Old Testament, New Testament, kita meyakini secara yakin dan pasti banyaknya penyelewengan yang ada dalamnya, yang pastinya bukan daripada kalam Allah. Banyaknya cerita-cerita yang bertentangan, bercanggahan, angka-angka, fakta-fakta yang bertembungan, tak mungkin daripada Allah. Dan lebih dahsyat lagi, ada kisah-kisah, cerita-cerita dalam tu kita kata yang tak senonoh, tak mungkin datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua tu membuktikan apa? Membuktikan kemukjizatan Al-Quran, bahawa Allah telah memeliharanya berbanding dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kita juga meyakini, maka kerana itu kita meyakini bahawa Al-Quran bebas dan selamat daripada sebarang penyelewengan. Sekalipun golongan Syiah mendakwa, mengatakan bahawa Al-Quran yang ada di tangan kita kurang dan sebagainya, ini kita kata dakwaan mereka itu tidak dapat diterima. Kerana para sahabat dan 3 generasi awal umat Islam dahulu telah sepakat bahawa Al-Quran yang ada di tangan kita itulah yang telah dibacakan kepada telah dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Al-Quran yang bermula daripada surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas yang ada di tangan kita, itulah yang telah diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama telah ijma'. Adapun dakwaan golongan Syiah yang datang jauh kemudian selepas itu, kita kata ini adalah dakwaan yang batil, yang tidak ada sebarang sekelumit bukti apa pun, ya. Baik. Seterusnya kita beriman selepas beriman dengan malaikat, beriman dengan beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab. Kemudian ialah beriman dengan rasul-rasul. Sekali lagi, apa yang dimaksudkan dengan beriman dengan rasul-rasul? Kita kata yang pertama, kita membenarkan rasul-rasul, ya. Kita membenarkan Allah, kita membenarkan bahawa Allah telah mengutuskan rasul-rasulnya, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita meyakini dan mempercayai bahawa sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam ada malaikat, ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang telah diutuskan sebelumnya. Kita juga membenarkan bahawa Allah telah memilih daripada kalangan manusia utusan-utusannya yang dilantik sebagai rasul, ada yang dilantik sebagai rasul dan ada yang dilantik sebagai nabi, untuk mengajak manusia kepada kebenaran dan menyelamatkan manusia daripada kegelapan. Adanya manusia-manusia, kita meyakini bahawa adanya dalam kalangan manusia yang Allah telah angkat dan dilantik sebagai rasul dan nabi. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 75 Allah mengatakan, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah melantik daripada kalangan malaikat utusan-utusannya dan juga daripada kalangan manusia. Nak kata daripada kalangan malaikat ada utusan-utusan,
ya, seperti mana malaikat Jibril. Dan daripada kalangan manusia pun ada utusan-utusan Allah, ya, iaitu para rasul dan nabi. Cuma sekadar makluman faedah buat tuan-tuan dan puan-puan, bagi jin dalam kalangan, kita baru sebut dalam ayat yang kita baca tadi, surah Al-Hajj ayat 75, Allah mengatakan dalam kalangan malaikat dan manusia ada rasul. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana pula dalam kalangan jin? Ada atau tidak rasul dan nabi daripada kalangan jin? Kita kata jawapannya tidak ada. Sebaliknya, apa yang ada dalam kalangan kumpulan jin ialah nadhir. Diistilahkan sebagai nadhir. Mungkin ada yang pertama kali mendengar. Tak salah. Kita kata ini, kita tambahkan lagi kefahaman kita. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Al-Jin, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Allah menceritakan tentang kejadian atau peristiwa sekumpulan jin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada di Madinah, ya, pada zaman hidup baginda, untuk mendengar Al-Quran yang dibacakan. Jin pun nak dengar. Ini benda gaib. Subhanallah, nak kata bahawa, ya, benda-benda kita manusia banyak saja yang kita tak tahu. Jadi ada sekumpulan jin yang datang mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian apabila mereka pergi pulang ke kaum mereka kembali, wallau ila qaumihim munzirin, Allah kata, mereka kembali kepada kaum mereka, kaum jin mereka, memberi peringatan kepada mereka. Siapa memberi peringatan? Kumpulan jin yang telah mendengar Al-Quran tadi. Mereka balik-balik ke, kita kata, kampung halaman mereka dengan saudara mara jin mereka yang lain. Mereka menceritakan apa yang telah mereka dengar, peringatan-peringatan yang mereka telah dengar daripada Al-Quran, ya. Jadi mereka memberi peringatan. Ini dikata munzir. Wallau ila qaumihim munzirin. Munzir satu, munzirin ramai. Jadi dalam kalangan jin ada ramai munzir atau munzirin. Munzir artinya yang memberi peringatan, ya. Dalam surah Al-Jin ayat 29 dan 30, Allah menceritakan apa yang mereka telah, peringatan yang mereka telah berikan kepada jin-jin yang lain. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, atau wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Maksudnya mereka dah dengar isi kandungan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi mereka kata, sesungguhnya kami mendengar ada kitab yang lain, merujuk kepada Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq. Isi kandungan Al-Quran itu membawa kepada, memberi petunjuk kepada kebenaran. Wa ila tariqin mustaqim. Dan ke jalan yang, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Lihat bagaimana peringatan yang mereka sampaikan kepada saudara-saudara jin mereka yang lain, ya. Jadi dalam kalangan jin tidak ada rasul atau nabi, sebaliknya ada munzir, yakni jin-jin yang memberi peringatan kepada jin-jin yang lain, ya. Baik. Kemudian setelah beriman dengan para rasul, kita kata beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kemudian rukun iman yang kelima ialah beriman dengan hari akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan beriman dengan hari akhirat? Kita kata yang pertama, kita membenarkannya. Kita membenarkan adanya hari akhirat, hari kemudian. Dunia ibarat hari semasa, adapun hari kiamat, ya,
hari kebangkitan nanti itu hari kemudian. Kita membenarkannya dan kita memperakui segala apa yang telah diceritakan kepada kita dalam Al-Quran dan As-Sunnah berkenaan segala apa yang akan berlaku atas manusia, atas kita selepas kita mati. Kerana lepas kita mati itu adalah ibarat permulaan hari akhirat bagi kita. Boleh faham? Jadi ada hari akhirat secara umum dan ada hari akhirat secara khusus. Hari akhirat secara umum ialah hari selepas berlakunya hari kiamat. Ya, hari kiamat artinya maknanya apabila hancur binasanya dunia ini semua, ya. Manusia semua akan mati. Kemudian mereka akan dibangkitkan, ya, untuk menghadap Allah. Itulah dia hari akhirat. Itu secara umum. Tetapi ada hari akhirat secara khusus, merujuk kepada setiap individu manusia itu, di mana permulaan hari akhirat mereka akan bermula sejurus selepas mereka mati. Jadi kita membenarkan segala apa yang telah diceritakan kepada kita dalam wahyu berkenaan apa yang akan berlaku ke atas manusia selepas mereka mati, ya. Maka kita meyakini bahawa kehidupan manusia tidak hanya di dunia. Sebaliknya ada, ya, kehidupan yang datang berikutnya, iaitu kehidupan hari akhirat. Dan bahawasanya pemisah antara kedua-dua kehidupan ini, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kembali kepada erti hari akhirat yang kita sebut tadi secara umum dan khusus. Maka pemisahnya sama ada tiupan sangkakala atau apa? Atau kematian. Maknanya kalau kita mati sahaja, bermakna kita telah berpindah ke alam kehidupan yang seterusnya. Jadi dunia bukan hanya satu-satunya tempat kita hidup. Bahkan ada kehidupan yang berikutnya. Maka sesiapa sahaja yang telah sampai ajalnya, kita boleh katakan bahawa hari kiamatnya telah tiba. Ini boleh kita kata hari kiamat. Maka apabila hari akhirat itu ada maksud umum dan khusus, maka demikian juga lah dengan hari kiamat, ada maksud umum dan khusus. Secara umum maknanya apabila hancurnya dunia ini. Secara khusus apabila seseorang itu menghembuskan nafasnya yang terakhir, apabila ajalnya dicabut. Maka waktu itu dia telah berpindah daripada dunia tempat dia beramal ke tempat ke akhirat, tempat dia akan menerima balasan. Bermula awal lagi apabila dia sejurus selepas dia dikuburkan, ditanam, ya, ditanam, diletakkan jasadnya ke dalam kubur. Maka bermulalah kehidupan akhiratnya. Maka waktu itu dia sudah berada di tempat menerima pembalasan. Berbeza dengan dunia, tempat kita beramal, ya. Dan boleh kita katakan termasuk dalam erti hari akhirat. Hari akhirat itu merangkumi kedua-dua kehidupan selepas mati. Selepas kita mati, kita akan melalui dua bentuk kehidupan atau dua jenis kehidupan. Bermula dengan kehidupan alam barzakh sebelum kehidupan alam akhirat, ya. Kehidupan alam barzakh di mana waktu itu adalah permulaan akhirat kita, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan tempoh masanya ialah selagi mana hari kiamat belum tiba, selagi mana, ya, sangkakala belum lagi ditiupkan. Apabila ditiupkan sangkakala itu, maka waktu itu tamatlah
dunia buat mereka yang hidup, dan alam barzakh buat mereka yang telah meninggal dunia waktu itu, dan bermulalah hari yang seterusnya, iaitu hari akhirat. Ya, sekalipun kita kata kehidupan alam barzakh itu tidak ada sesiapa yang mengetahui tentang hakikatnya kecuali Allah. Ya, maka kita katakan bahawa alam barzakh itu adalah permulaan tempat manusia mendapat balasan sesuai dengan keadaan amal mereka ketika mereka di dunia. Jika seseorang itu terdiri daripada kalangan orang yang beriman dan beramal saleh, maka alam barzakhnya adalah permulaan syurga buatnya. Sekalipun dia belum lagi masuk syurga, tetapi dia sudah mendapat kenikmatan, permulaan kenikmatan itu. Berbeza dengan mereka yang terdiri daripada kalangan orang yang kufur, ingkar dan berlaku maksiat, maka alam barzakh mereka adalah permulaan azab api neraka buat mereka. Ya. Maka, dan kita mengatakan juga, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa bila berimannya kita dengan hari akhirat, hakikatnya kita bukan hanya beriman adanya hari akhirat, tetapi kita beriman juga dengan segala apa perincian tentang hari akhirat itu, tentang adanya kebangkitan dari kubur, adanya al-hasyr, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, adanya proses syafa'ah, memberi syafaat, adanya telaga, termasuklah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Haud. Kita juga beriman dengan adanya proses hisab. Apa itu hisab? Iaitu pengiraan amalan-amalan manusia, penimbangan. Pengiraan dan penimbangan, dua benda yang berbeza. Hisab, pengiraan, dan ditimbang untuk dilihat mana amalan yang lebih banyak, yang amalan yang salih atau amalan yang talih. Kita juga beriman dengan adanya titian sirat yang merentas di atas neraka Jahannam, seperti mana termasuklah dalam imannya kita dengan hari akhirat, kita beriman dengan adanya syurga dan neraka, di samping segala apa perincian yang telah disebutkan kepada kita di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, saya kira kita boleh berhenti di situ dahulu, ya. Dan insya-Allah, ya, dalam kuliah yang akan datang kita sambung lagi, ya. Mohon tuan-tuan dan puan-puan, ya, dapat bersabar, ya, kerana hadisnya agak panjang, mungkin ya tak sempat kalau nak dibacakan semuanya sekaligus. Mudah-mudahan insya-Allah. Di sini saya lihat ada soalan kuis untuk malam ini, dan soalan kuis malam ni, apakah 3 tingkatan agama? Ya, apakah 3 tingkatan agama? Dan nak ikutkan semalam pun ada soalan kuis, cuma tak sempat nak dibaca dalam kuliah semalam. Ya. Apa soalan kuis semalam? Ya. Ini kalau untuk soalan kuis semalam lah, matlamat menghalalkan cara benar atau tidak? Mengapa? Ya, matlamat menghalalkan cara itu benar atau tidak? Apa artinya matlamat menghalalkan cara? Matlamat menghalalkan cara maknanya asalkan matlamat kita baik, objektif kita elok, maka apa sahaja cara yang kita nak gunakan tidak mengapa. Kenapa? Kerana matlamat menghalalkan cara. Ini satu konsep lah, tetapi persoalan adakah konsep itu benar atau tidak.
Jadi kita kena tegaskan, ya, sebagai seorang Muslim kita kena tegaskan bahawa tidak dinafikan bahawa niat memainkan peranan. Ini seperti mana dalam hadis yang pertama yang telah kita bahaskan dalam kitab hadis 40 ni, di mana Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niatnya. Yani niat memainkan peranan untuk menentukan baik atau buruk suatu amalan yang kita buat. Tetapi kita kena ambil maklum juga bahawa cara kita melaksanakan sesuatu itu juga perlu betul. Niat perlu betul, cara pun perlu betul. Maka matlamat menghalalkan cara atau tidak? Jawapannya tidak. Matlamatnya perlu betul, cara, kaedah untuk nak merealisasikan matlamat itu pun perlu betul. Dan bila kita kata betul di sini apa artinya? Maksudnya kalau kita kata tentang niat, bagaimana suatu niat itu dikira betul, iaitu apabila dilakukan kerana Allah, maka inilah yang dikatakan ibadah, inilah yang dikatakan amalan yang baik, yang diberikan ganjaran atas orangnya dengan niat kerana Allah, ikhlas. Tapi nak kata cara pun perlu betul. Jangan dengan niat kita nak sedekah, kita mencuri. Boleh atau tidak? Kita mencuri, kenapa kau mencuri? Sebab aku nak sedekah. Oh, kalau macam tu tak apalah. Adakah itu betul? Kita kata tak, tidak betul sama sekali. Ya, matlamat tidak menghalalkan cara. Niat nak bersedekah bagus, dituntut, digalakkan, tetapi pastikan bahawa dari mana sumber yang kita gunakan untuk kita bersedekah pun kena betul dan baik. Ya, banyak saja cara-cara lain. Sebagai contoh yang lain, ada yang cuba nak menarik manusia ke agama. Ya, seperti mana melalui ceramah-ceramah dan sebagainya. Tetapi adakah dalam proses kita nak menarik manusia ke agama, kembali kepada agama, dan kita boleh berbohong, kita berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa buat macam tu? Oh, supaya nampak menarik, supaya cerita-cerita kita lebih memberi kesan dan sebagainya. Niat dia nak tarik manusia ke agama, niat dia bagus. Tetapi adakah ini bererti bahawa kita boleh berbohong, kita boleh berdusta atas nama Nabi dan sebagainya? Kita kata tak boleh. Niat perlu bagus, cara pun perlu bagus. Bagaimana suatu cara itu dikira bagus? Apabila dia menepati syariat. Dalam ibadah, apabila dia menepati apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi matlamat tidak menghalalkan cara. Yang mengatakan matlamat menghalalkan cara siapa? Jangan terkejut, tidak lain dan tidak bukan adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi, mereka lah yang berpegang kepada falsafah ini. Matlamat menghalalkan cara. Adapun sebagai seorang Muslim, kita mengatakan matlamat tidak menghalalkan cara. Baik, kemudian apa soalan kuis pada malam ni? Apakah 3 tingkatan agama? Kita kata tidak lain dan tidak bukan seperti mana dalam perbahasan hadis Jibril yang kita sedang bacakan. Bermula dengan Islam, kemudian iman, kemudian nanti kita akan bahaskan dalam sambungan hadis nanti. Yang ketiga ialah ihsan. Islam, iman dan ihsan. Ini semua 3 tingkatan agama yang berbeza. Seorang itu secara amnya dia Muslim, tetapi bukan semua Muslim mukmin. Mukmin ialah orang yang telah memiliki tingkatan agama yang lebih tinggi, ketika mana imannya semakin kuat. Tidak seperti orang yang baru memeluk Islam, yang mungkin tidak memahami perincian-perincian agama dan sebagainya. Tak mungkin boleh dikatakan terus bahawa dia telah beriman, sedangkan dia baru sahaja mengucapkan kalimah syahadah. Seperti yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat. Jadi Muslim, kemudian mukmin, dan yang paling tinggi ialah muhsin. Seperti yang kita insya-Allah akan perincikan
dalam sambungan kuliah di hari yang lain. Ya. Ada satu soalan yang belum lagi dijawab. Soalan saudara Azharuddin Boceh. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah caranya untuk mengenal pasti sifat munafik yang terdapat di dalam diri sendiri? Bagaimanakah caranya untuk kita nak kenal pasti sifat munafik? Ya, tidak dinafikan bahawa kita sebagai seorang Muslim, kita harus berwaspada jangan ada sifat munafik dalam diri kita. Kerana sifat munafik menyalahi sifat orang yang beriman. Ya, sifat munafik dia lebih sinonim dengan sifat siapa? Sifat orang kafir. Ya, sebab orang munafik ialah orang yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Maka hakikat sebenar dia orang munafik, dia Muslim atau kafir? Kita kata dia orang kafir. Hanya sahaja kerana dia menzahirkan Islam dengan mengucapkan kalimah syahadat sebagainya, maka secara zahirnya dia dihukum sebagai Islam, sedangkan dia di sisi Allah orang kafir, ya, yang Allah sebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik, mereka tempat letak mereka dalam api neraka ialah pada kerak api neraka itu, pada bahagian yang paling bawah api neraka itu. Jadi kita sebagai seorang Muslim harus berwaspada daripada sifat-sifat munafik, ya. Kerana seorang Muslim tidak boleh ada sifat-sifat munafik ini. Sedaya upaya dia kena bebaskan dirinya daripadanya. Dan Nabi SAW telah pun menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat munafik itu. Ya, dalam hadis baginda, ayatul munafiqi thalath. Antara tanda-tanda orang munafik ialah 3. Idza hadatha kadzaba. Kalau dia bercakap, dia berbohong. Berbohong sifat munafik, ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, dia mungkiri. Wa idza tumina khana. Dan kalau diberikan kepadanya amanah, dia dia pecah amanah, ya. Kalau bercakap dia berbohong, kalau berjanji dia mungkiri, dia mungkir janji. Kalau diberikan amanah, dia bersikap khianat. Jadi seorang Muslim perlu sedaya upaya mengelakkan dirinya daripada, ya, sifat-sifat ini, kerana dia khawatiri itu bibit-bibit terjerumusnya dia dalam sifat-sifat kemunafikan sehingga menjadi orang yang benar-benar munafik. Wal'iyadu billah. Orang yang benar-benar munafik maknanya dia terjerumus dalam kekufuran. Wal'iyadu billah. Kerana itu realiti orang munafik. Dan ada lagi satu sifat yang Allah sebut, yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, ya. Wa idza wa idza, Nabi mengatakan, dan sekiranya dia berselisih, ya, dia melampau. Jika dia berselisih dengan sesiapa orang lain, dia bersikap melampau dalam perselisihan itu. Ya, wa idza khalafa infajara, saya tak ingat dia punya lafaz hadisnya, tapi maksudnya itu, kalau dalam perselisihan dia bersikap melampau batas. Melampau dalam berselisih macam mana? Ini dengan meninggikan suara, dengan marah-marah, ya, mungkin sampai bergaduh dan sebagainya. Ini sifat orang munafik, ya. Dan ada athar yang disebutkan oleh seorang sahabat, di mana dia mengatakan bahawa dia ditanya soalan ini secara spesifik. Apakah tanda tanda munafik itu, ya? Maka sahabat itu menjelaskan bahawa sekiranya engkau berkata sesuatu tetapi engkau melakukan apa yang sebaliknya, itu tanda munafik. Subhanallah. Atau ibarat kata, cakap tak serupa bikin. Cakap satu benda tapi buat satu benda yang lain, ya. Itu adalah sifat munafik, ya. Menurut, ya, kenyataan seorang sahabat. Jadi nak kata bahawa, ya,
kita perlu berwaspada daripada sifat-sifat ini, ya. Dan apa yang boleh kita katakan di sini, ya, sebagai seorang Muslim perlu sentiasa merasa takut daripada sifat munafik. Seorang Muslim perlu merasa cemas, takut bahawa dirinya termasuk dalam kalangan orang munafik. Kita kena ada, dengan kata lain, kita tak boleh mendabik dada. Oh, aku beriman. Jangan sekali-kali anda merasa selamat dengan keislaman dan keimanan yang anda sangkakan. Sebab kita tak tahu sama ada, ya, kita dalam keadaan selamat atau tidak. Kerana itu, ilmu itu semua di sisi Allah semata-mata. Maka orang yang merasa selamat, atau kita kata tidaklah orang yang merasa selamat daripada sifat munafik, melainkan orang yang benar-benar munafik. Hanya orang munafik sahaja yang tidak rasa takut daripada sifat munafiknya. Ya. Baik. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.